الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقام به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس على ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما حقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينهم كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. الحمد لله. Alhamdulillah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Terima kasih saya tengok ibu-ibu daripada karya Masjid Sana hari ini istiqamah sentiasa tepat masa 9 pagi kuliah. Dah penuh dah, insya-Allah. Allah kalian ibu yang semua ya. Ibu-ibu ni 2 minggu sekali ibu-ibu, hari-hari ibu ayah ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Taala, kita temu ayat 40 berapa? 46 kan? 46 surah Yasin ya. Ayat 46 daripada surah Yasin. Ibu ya. Saya baca ibu-ibu semua ulang ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ta'tihim min ayatin di rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Subhanallahul azim. Saya masih lagi membicarakan mengenai keadaan orang kafir. Ketika mana datang Al-Quran ataupun apa-apa saja ayat-ayat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah sikap mereka terhadap ayat-ayat yang dibawa oleh Allah Ta'ala, yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wama di sini ibu tengok wama di situ. Kemudian selang beberapa kalimah jumpa tak kalimah illa. Jumpa illa kan? Bermakna di situ ma tu adalah ma nafi. Dia menafikan, terjemahnya tidak. Jadi wama dan tidak. Terjemah ma saja tidaklah ataupun tidak. Ta'tihim. Ta'ti maknanya datang. Ta'ti maknanya datang dan tidaklah datang. Him akan mereka. Siapa mereka? Orang kafir. Dikhususkan orang kafir Quraisy lah. Umumnya semua orang kafir yang menentang Allah dan Rasul. Wa ma ta'tihim dan tidaklah datang pada mereka, yakni orang kafir, min ayatin daripada suatu ayat pun. Ibu-ibu, apa dia makna ayat? Ayat maknanya tanda. Ayat maknanya tanda. Itu terjemah ayat pun boleh, terjemah tanda pun boleh. Kenapa kita sebut ayat Quran? Kerana setiap ayat daripada Al-Quran adalah tanda kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap satu ayat. Bahkan kalau ayat itu berbunyi nun, berbunyi qaf,
Nampak macam ayat tak ibu? Kalau kita orang biasa nampak macam itu huruf biasa kan. Tapi bagi orang kafir Quraisy, ibu-ibu, orang kafir Quraisy dia mahir tak bahasa Arab. Zaman Nabi SAW memang dikenali dengan zaman hebatnya sastra bahasa Arab. Hingga kan untuk rujukan bahasa Arab, ibu-ibu kalau kita belajar bahasa Arab sekarang ni ilmu nahwu ya. Ilmu nahwu contohnya. Rujukan pertama ilmu nahwu adalah bahasa Arab dalam Quran. Yang kedua rujukan ilmu nahwu adalah syair-syair Arab zaman Nabi. Kemudian baru hadis. Untuk fiqh, Quran lepas tu hadis kan. Lepas tu ijma' qiyas. Tapi untuk ilmu bahasa Arab, sumber ambilan pertama sekali tengok Quran dulu. Kemudian bukan tengok hadis tapi tengok syair bahasa Arab, syair Arab zaman Nabi. Bukan zaman sekarang, zaman Nabi. Tinggi tak bahasa Arab zaman tu? Tinggi. Sehingga kan apabila turun ayat Quran, Alif Lam Mim Yasin, sahaja pun dengan huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terpisah itu sahaja pun boleh menyebabkan orang kafir Quraisy yang mendengar itu terus kalah. Jadi Yasin, Alif Lam Mim, apa-apa surah dimulakan dengan huruf potong-potong tu, huruf muqatta'ah tu, itu tanda kebesaran Allah ke bukan? Tanda kebesaran Allah. Patut tu dipanggil ayat. Boleh ibu? Apa makna ayat? Maksudnya tanda kebesaran Allah. Tapi masalahnya pada mereka datanglah tanda-tanda kebesaran Allah, baik itu ayat Quran ataupun mukjizat Nabi SAW, mereka menolak dan menentang. Mereka tahu tak Nabi itu betul? Mereka sangat tahu baginda SAW adalah memang Rasul Allah. Kenapa mereka menentang? Kerana biasa kita sebut apa ibu? Sombong dan ego. Kita tentang Rasulullah tak? Kita sekarang kita tak Rasulullah tak? Kita tak menentang Rasulullah kan? Kita beriman tak pada Rasulullah ibu? Untung tak? Kita pernah tengok Rasulullah ke? Tapi ibu-ibu semua sayang ke benci Rasulullah? Syukur sangat ibu ayahnya, syukur sangat. Berapa ramai orang, berapa bilion manusia dekat dunia ni, tak ramai yang beriman dengan Allah dan Rasul. Yang Islam pula tak ramai yang betul-betul beriman sungguh-sungguh. Yang mentaati Allah, mentaati Rasul. Kita dapat cinta pada Allah, cinta pada Rasul. Kita dapat selawat hari-hari, syukur tak ibu? Syukur sangat. Bukan pasal kita baik, kita tak baik pun. Tapi Allah Ta'ala yang kesian pada kita, Allah sayang kita. Lalu Allah Ta'ala beri kita lidah-lidah yang mudah berselawat. Ibu-ibu kita selawat setiap hari insya-Allah. Ikut saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nak tanya ibu, ada tak kat sini ibu-ibu yang syarifah? Ada tak? Boleh angkat tangan tak ibu? Ada tak ibu-ibu yang syarifah kat sini? Tak ada? Ada? Siapa? Oh ibu syarifah. Ibu syarifah apa ibu? Ibu al apa ibu? Ibu al apa? Al-Yahya. Masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu, kita ambil berkat ibu ya. Masya Allah. Cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu biasa mimpi atuk, insya-Allah ya. Ada ibu biasa mimpi atuk ya. Kalau para habaib ni, masya-Allah, tolong saya. Para habaib dia panggil Rasulullah tu atuk, memang atuk betul. Kan kalau mula kita yang habaib panggil lah. Malam tadi anda mimpi atuk anak lah, masya-Allah. Para habaib ni mimpi Rasulullah tu biasa. Pasal apa? Pasal atuk sendiri. Kan? Ibu-ibu, kita selawat Nabi banyak-banyak insya-Allah ya. Kita nak dibangkitkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Kita tak nak jadi golongan ni. Tak faham apa saja dan nasihat kepada mereka. Min ayat min ayat rabbihim, daripada ayat-ayat Allah Ta'ala. Ayat-ayat Allah yang datang untuk membawa kebenaran tauhid. Supaya manusia beriman pada Allah, meyakini Allah. Datang macam-macam, Allah datangkan tanda-tanda, Allah datangkan ayat-ayat. Hingga manusia kalau dia berfikir dan dia merenung ayat-ayat Allah, beriman tak pada Allah, akan beriman pada Allah. Tapi mereka tak nak berfikir. Illa kecuali. Jadi ibu-ibu, bila kita jumpa metod dalam Quran,
kita jumpa ada ma, kemudian jumpa illa, ada ma lepas tu jumpa illa, biasanya kita panggil nafi dan isbat. Nafi dan isbat. Okey, saya nak tanya ibu-ibu semua, kalau saya kata tidak ada, saya nafikan dulu. Tidak ada dalam dewan ini kecuali tak ada dalam dewan ini kucing kecuali seekor. Maksudnya ada kucing tak? Ada berapa? Seekor sahaja ke ataupun ada 2 ekor? Kenapa ibu kata sahaja? Kerana saya dah nafikan dulu tadi. Dalam dewan ni tak ada kucing. Kecuali seekor je. Maksudnya memang seekor je kucing. Ibu-ibu saya nafikan. La ilaha. Langsung tak ada Tuhan. Tapi saya datangkan kecuali illallah. Maknanya adakah tak ada Tuhan langsung? Ada Tuhan. Siapa? Hanya Allah. Itu kita panggil kaedah nafi isbat. Boleh ibu semua ya? Sekarang ni ada nafi tak? Ada ma. Ada isbat. Ada tak? Pengukuhan kat situ? Ada illa. Pengecualian. Jadi, nak bagi tahu apa? Mereka ni pantang ada apa saja tanda-tanda kebesaran Allah yang datang yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka terima ke mereka tolak mentah-mentah? Pantang datang, tak sempat nak kaji, tak sempat nak dengar betul-betul, tolak terus. Macam itulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam hadapi ibu. Baginda pergi dakwah kemah ke kemah musim haji, dakwah kemah ke kemah. Orang dalam kemah tu kenal ke Rasulullah? Orang tu daripada luar Mekah, kenal ke Rasulullah? Tak kenal, adakah baginda pemuka di Mekah? Ketua dekat Mekah masa tu? Tidak. Memang baginda masa tu dah Rasul, tapi baginda bukan pemuka Quraisy. Bila baginda pergi kemah ke kemah, baginda dakwah aslim taslam. Masuklah kamu pada Islam, kamu akan selamat. Pasti selamat. Baginda dalam ke depan sedikit, pak saudara baginda Abu Jahal, Abu Lahab dah sembai kat belakang. Kata apa? Abu Jahal, Abu Lahab, mereka kenal tak? Abu Jahal, Abu Lahab, pemuka Quraisy kan? Ketua di negeri Quraisy, di negeri Mekah tu. Orang-orang luar datang kenal tak mereka? Kenal, pasal mereka yang sambut. Bila lepas Rasulullah SAW pergi daripada kemah tu, dia orang pun datang, kamu tahu tak siapa tu? Itu anak saudara aku tu, gila jangan ikut. Itu anak saudara aku tu, aku kenal, aku pak saudara dia. Gila tu jangan ikut. Mereka tak sempat nak fikir lagi. Dah ketua tu kata gila. Jadi dia orang buat apa? Memang gila, mana layan lah. Ibu ya, mujahadah tak Nabi kat Mekah ibu. Punya susah mereka nak terima Islam, tapi kita ni mudah-mudah je sebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Zaman tu Nabi nak suruh orang sebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Nabi kena hina, Nabi kena caci, Nabi kena bully, Nabi kena pukul dan sebagainya. Tapi hari ini tanpa Nabi depan kita, kita ucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Patutnya kita rindu tak kat Nabi ibu. Rindu sangat kat Nabi SAW. Nak pula sekarang susah kan? Susah saya last pergi pun sebelum PKP dulu. Yang ibu tahu lah, yang ibu dekat Ipoh tahu dah. Dah carikan saya, dah sponsor saya nak pergi semua kan. Tiba-tiba Allah uji kena sekat pula. Kan? Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, siapa yang dapat pergi, peluang kalau ibu-ibu ada peluang dapat pergi depan ni, dengan banyak duduk hotel boleh tak? Banyakkan masa kalau kat Madinah tu banyakkan masa bersama Rasulullah. Banyakkan masa dekat dengan Rasulullah. Kalau tak kat Raudhah pun kat luar pun tak apa, tapi dalam masjid. Boleh tak ibu? Selawat banyak-banyak dekat dengan Nabi. Kita selawat jauh sekarang ni. Kita ada peluang pergi, ibu-ibu selawat betul-betul dekat dengan Nabi, boleh. Nabi dalam dekat makam tu kan? Dekat Raudhah kan? Tapi Nabi hidup di alam barzah, baginda hidup. Baginda dengar selawat kita. Baginda balas, ibu. InsyaAllah ibu ya. Kita dekat sini pun baginda balas, baginda rindu, baginda dengar selawat kita, baginda balas balik, apatah lagi dekat sana dekat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Untung kita ni ibu, kalau kita diberi hati yang sentiasa rindu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bu ya, kita minta pada Allah, ya Allah, tolonglah ya Allah bagi aku hati yang sentiasa dan rindu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, illa kecuali kanu adalah mereka anha daripadanya, nya tu ayat-ayat tadi. Nya tu ayat-ayat tadi. Mu'ridin maksudnya berpaling.
pantang datang saja Rasulullah SAW bersama ayat Quran dan apa saja tanda-tanda kebesaran Allah yang lain yang membawa kepada kebenaran tauhid, lalu mereka berpaling. Mu'ridin maksudnya berpaling. Okay, itu terjemah dia ibu ya, itu terjemah dia. Kita tengok apa tafsiran dia. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'abdihi bi'ulumihi bidarin amin. Ay wa ma taji'u ha'ula'il musyrikin ayatun min ayatillah 'ala tauhid wa sidqir rusul illa sya'nuhum al-i'rad anha. Tidaklah datang kepada mereka apa-apa tanda ataupun ayat yang membawa kepada tauhid pada Allah, apa-apa ayat yang membawa kepada membenarkan Rasulullah SAW, datang saja apa-apa ayat, tidak lain mereka pasti menolak mentah-mentah. Padahal kalau mereka ambil peluang berfikir, dengar betul-betul, mereka kena dapat hidayah tak ibu? Kena dapat hidayah insya-Allah kalau mereka betul-betul teliti. Pasal mereka orang Arab yang pakar bahasa Arab. Mereka tahu Quran itu bukan kata Nabi. Mereka tahu sangat Quran bukan sabda Nabi. Quran itu adalah kalamullah. Mereka tahu sangat. Pasal itu ibu, ketika mana mula-mula Al-Quran diturunkan, yang berani baca Quran depan Kaabah kuat-kuat siapa? Sayyidina Umar pun tak Islam lagi. Sayyidina Hamzah pun tak Islam lagi. Siapa yang berani baca Quran depan Kaabah? Rasulullah SAW. Pasal Rasulullah SAW ibu adalah seorang yang kuat. Dan begini kan lembik. Ibu, baginda gagah, kuat. Baginda, kita jangan ingat baginda tu orang yang sopan tapi benda lembik tak. Baginda tu lebih hebat daripada panglima. Ibu, baginda kuat ibu ya. Rasulullah kuat. Dan Rasulullah sangat berani. Tapi ketika mana Rasulullah baca Quran kuat-kuat depan Kaabah, apa yang orang kafir Quraisy buat di Kaabah? Mereka tepuk tangan kuat-kuat, menjerit kuat-kuat, menjerit kuat-kuat supaya mereka tak dengar Quran. Supaya mereka tak dengar Quran. Kalau mereka pasang telinga, mereka anggap mereka dalam bahaya pasal mereka akan terikut. Mereka anggap kena sihir pula. Padahal bukan sihir. Quran itu memang kalam Allah. Kan? Ibu-ibu sampailah satu ketika pernah Nabi SAW baca Quran. Kebetulan hari, bukan kebetulan lah, semua Allah Ta'ala yang tetapkan. Hari itu orang-orang kafir Quraisy tak bising. Keliling Kaabah tapi dia orang tak bising. Dia orang buat apa? Dia orang pasang telinga. Bila pasang telinga saja, Nabi SAW baca surah An-Najm. Mana itu saya tadi? Sekejap ya. Bagi dia. Saya tak hafal surah An-Najm, tapi bagi dia baca surah An-Najm. Sekejap ibu ya. Kita buka sekejap. Surah An-Najm. Ya. Ibu-ibu yang online pun boleh buka surah An-Najm ya. Okey, buka surah An-Najm. Ibu-ibu dapati di akhir surah An-Najm, fasjudu lillahi wa'budu, betul? Ayat sejadah tak tu? Buka dalam surah An-Najm ibu. Di akhir sekali Allah sebut fasjudu lillahi wa'budu. Ada tak tanda sujud tu? Ada tanda mengubah tu kan? Maksudnya sujud tilawah kan? Nabi sujud tak ibu? Nabi sujud. Baginda Rasulullah SAW sujud. Nak tahu tak apa yang dibuat oleh orang-orang kafir Quraisy yang dengar tadi? Mereka pun ikut sujud tanpa mereka sedar. Pasal apa mereka ikut sujud? Kerana mereka menghayati Quran. Mereka menghayati bacaan Nabi surah An-Najm. Ibu, bila mereka menghayati, mereka terpesona, baginda sujud tilawah, mereka ikut tak? Mereka ikut. Agak-agak Rasulullah gembira tak ibu? Rasulullah sangat gembira. Dia Rasulullah angkat kepala, tengok yang lain pun sujud, sangat gembira. Nabi pun tanya mereka, kamu semua sujud kerana ikut aku sujud kepada Allah Ta'ala ke? Lalu mereka tersentak. Tak ada, kami sujud main-main je. Kami sujud kepada berhala depan ni je. Padahal ibu, mereka tadi, bila mereka bising, mereka dapat hayati kat Quran. Tapi bila mereka bagi perhatian, mereka pun tersujud sama-sama Rasulullah.
Tapi lepas tu mereka tak mengaku. Mereka berperasaan, kita tersujud pula. Macam tu sekali mereka punya sombong. Ibu-ibu semua. Syukur sangat kita ada orang paksa kita sujud ke? Tak ada orang paksa pun kita sujud. Memang kita nak sujud kepada Allah. Masya Allah. Tabarakallah ya. Wa'adamil iltifat ilaiha, dan mereka langsung tak nak berpaling pun. Tak nak berpaling daripada sesat kepada kebenaran. Berpaling pun tak nak kepada kebenaran. Wa tarki ta'ammul biha, dan mereka tidak mahu ta'ammul, maksudnya mereka tidak mahu tilik Al-Quran. Mereka tak mahu ambil berat meneliti Quran. Mereka tak nak teliti Al-Quran. Mereka dengar dan mereka menafikan. Wa amil intifa' biha, mereka tak nak ambil manfaat daripada Al-Quran. Li ta'tili taqatil fikri wan nazri al-mursyid ila al-iman wa tasdiqur rasul. Ibu-ibu, kalaulah mereka bagi tumpuan, mereka bagi perhatian pada Quran, mereka tadabbur Quran, agak-agak terbuka tak hati mereka. InsyaAllah terbuka kan? Tapi mereka tak nak bagi perhatian langsung. Pasal itulah mereka kekal dalam kekufuran sampailah mati. Rugi tak orang macam ni? Rugi yang amat sangat. Rasulullah SAW depan mata itu. Depan mata. Kalau kita lah, Rasulullah seketika depan mata kita, ibu-ibu rasa apa? Contohlah kan, kita tengah kuliah ni, tiba-tiba jumpalah, tiba-tiba contoh kan. Kita tak katalah. Contoh tiba-tiba datang Rasulullah depan kita kat pintu ni. Kan kita tahu itu Rasulullah. Apa perasaan ibu-ibu semua? Boleh tak saya teruskan bercakap-cakap? Mampu tak? Ibu-ibu mampu tak? Terus dengar saya cakap. Tak mampu pasal apa? Rasulullah depan kita. Tapi benda tu susahlah kita nak dapat. Memang Rasulullah boleh. Kalau Rasulullah datang dalam mimpi ke apa ke, memang itu Rasulullah. InsyaAllah kan, Nabi beritahu syaitan tak boleh menyerupai baginda. Tapi kita dalam keadaan tak pernah tengok Rasulullah pun beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka Rasulullah depan mata, mereka seboleh-boleh menafikan kebenaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, syukur tak kita jadi umat akhir zaman? Syukur sangat. Cuma ibu, macam saya kata selalu, sekarang ni kita zaman fitnah kan? Akhir zaman kita zaman fitnah. Betul tak ibu? Contoh semalam berapa banyak kes? 17,000 kan? 17,000 lebih kan? Tapi yang orang kongsi ada 20,000, ada 19,000, ada 24,434. 24,434 saya baca dulu. 24,434. Oh, dia semua semayang. 24,434. Dan jangan tengok dengan kes, tengok semayang 24,434. 2 subuh, 4 zuhur kan? Ibu-ibu, kita pula dapat je excited terus share. Fitnah tak tu? Fitnah. Semua benda dapat semua nak share. Jadi zaman sekarang ni paling selamat adalah ibu-ibu banyakkan masa dekat mana? Kat rumah. Kecuali kalau ibu-ibu nak pergi kuliah masjid, ada kuliah, ataupun ibu-ibu ada keperluan lain yang betul-betul mendesak. Kalau sesaja nak keluar rumah ke apa pun, ibu-ibu elakkan. Tahu ibu ya? Banyakkan kat rumah kita dan kita banyakkan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu, betul tak? Kalau kita banyakkan selawat, kita takkan kecoh. Orang tak pandai menyanyi lah, markah 5 markah lah apa benda. Macam-macam markah kan? Kita tak sibuk dah benda tu, langkah rumah lah. Kan? Kita nak sibukkan selawat. Ini sibuk. Patutnya 2 markah ni, bukan 5 markah. Macam-macam lah saya baca kat Facebook tu kan. Tak payahlah ibu, kita sibukkan selawat insyaAllah ibu ya. Siapa senyum dia tahulah, siapa yang bela tu maksudnya tak tahu bagus. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa dalam ayat 46 nak beritahu apa? Mereka ni orang kafir Quraisy, apa sahaja tanda kebenaran Allah dan Rasul yang datang pada mereka, tidak lain mereka tolak mentah-mentah macam tu. Mudah-mudahan kita terlindung daripada jadi macam tu ibu ya, insya-Allah. Teruskan ayat seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum anfiqu mimma
Sadaqakumullah. قال الذين كفروا للذين آمنوا بل لو يشاء إن أنتم إلا في ضلال مبين. Apa lagi sifat orang kafir? Sifat orang kafir ni, orang kafir Quraisy khususnya, mereka suka menginjek-injek Rasulullah dan orang beriman. Dalam ayat ni, ayat 47, wa iza dan apabila qila. Biasa ibu-ibu jumpa qala kan? Kalau qala berkata, kalau qila dikatakan. Mungkin terjemah ibu ada dikatakan, ada terjemah diminta, tapi mesti mula dengan di. Betul tak? Terjemah semua mula dengan di. Kan? Cuma siapa yang terjemahnya dikatakan angkat tangan? Dikatakan. Siapa yang terjemahnya diminta? Ada tak? Tak ada. Apa ada tak terjemah lain? Disuruh ke ada? Ada. Okey. Ataupun diperintahkan ke? Kebanyakannya terjemah dikatakan ya. Boleh dikatakan, itu yang paling cantik. Kalau yang belajar bahasa Arab, ada ibu Siti Jemarah ada? Mana ibu Siti Jemarah? Oh, mana ibu? Oh, situ tak nampak, masya-Allah. Ibu, qila tu fi'il madhi majhul ibu ya. Qila dikatakan lahum kepada mereka. Siapa mereka? Orang kafir tadi. Apa yang dikatakan pada mereka? Anfiqu. Anfiqu ini kita panggil fi'il amar, kata perintah. Anfiqu. Berinfaklah kamu semua. Keluarkanlah harta kamu semua. Apa terjemah anfiqu ibu? Nafkahkan. Lagi? Belanjakan. Belanjakan boleh, nafkahkan boleh, dermakan boleh. Yang penting ibu, semua terjemah itu mesti adakan. Adakan tak semua? Mesti adakan kerana ini adalah kata kerja perintah. Fi'il amar. Jadi anfiqu kata kerja perintah, nafkahkanlah, belanjakanlah, sedekahkanlah. Tak kisah apa pun terjemah, tapi mesti adakan. Kan? InsyaAllah ya. Nafkahkanlah olehmu semua mimma razaqakumullah. Min ma tu asalnya min dengan ma. Saya tulis sekejap ya. Asalnya min ma. Okey, min ma. Min ini memberi makna sebahagian. Okey. Min ma, min daripada. Maksudnya sebahagian daripada. Boleh ya? Sebahagian daripada. Allah perintahkan bagi semua harta ke? Sebahagian daripada lebihan harta. Bukan bagi semua. Jadi apa masalahnya sekarang ni ibu? Masalah orang-orang yang Allah pinjamkan harta ni. Bukan harta dia pun. Ibu, duit ibu tu duit ibu ke? Harta ibu ke? Pinjaman saja. Harta kita apa? Yang kita dah makan, dah masuk mulut itu harta itu yang kita dah, itu harta kita makan. Pakaian yang kita pakai. Itulah harta kita. Kalau kita mati, kita bawa tak semua? Semua tak bawa. Asal gigi emas ibu pun kena tangga. Itu ibu ya? Pasal apa? Pasal ibu ada tanam 3-4 gigi emas. Anak-anak tahu pula tu.
Walaupun tak sampai hati, tapi bila memikirkan nilai iman itu, sampai dekat hati tu kan. Jadi ibu-ibu semua nak kata senang, semua kita akan tinggalkan kan? Akan tinggalkan. Jadi harta kita ni bukan milik kita, harta kita ni milik Allah, Allah pinjamkan. Cuma orang kaya ada tanggungjawab dia pada orang miskin. Ada ujian, ada orang kaya ujiannya dengan harta. Orang miskin ujiannya dengan kesabaran pula. Sabar tak Allah uji dia macam tu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, anfiqu, infakkan oleh kamu semua mimma, sebahagian daripada ma apa yang. Ma itu terjemah apa yang razaqa telah memberi rezeki. Kum akan kalian, siapa yang bagi rezeki? Allah. Maksudnya razaqakumullah, mimma razaqakumullah, terjemah mudah dia, sebahagian daripada apa yang Allah telah bagi rezeki pada kamu. Boleh ibu ya? Jadi pada sahabat ini ibu, ada tak yang ramai miskin ke ramai kaya pada sahabat? Ramai miskin kan di awal-awal Islam kan? Ramai yang susah, ramai yang memang susah. Jadi diminta tolonglah kepada orang kaya. Cuma orang kaya ni dia kafir. Orang kaya ni kafir. Sedangkan Nabi dan para sahabat bagi tahu, siapa bagi rezeki, siapa razaq? Allah. Orang kafir ambil kesempatan untuk mengejek Nabi dan para sahabat. Nabi perintahkan pada mereka, wahai orang-orang Quraisy yang kaya-kaya, infakkan sebahagian harta kamu pada orang miskin, orang susah. Apa mereka jawab? Qala allazina kafaru, berkatalah orang-orang kafir, lillazina amanu, li itu kepada. Ibu-ibu tak nampak tak allazina? Kalau allazina terjemahnya orang-orang yang. Allazina mesti ramai. Qala telah berkatalah allazina, orang-orang yang kafaru, kafir. Siapa kata? Orang kafir kata. Kepada siapa? Li. Nampak tak ada li tu kan? Li kepada allazina, orang-orang yang. Lillazina asalnya li ditambah dengan allazina. Dikombinkan dengan allazina. Maka jadilah sebutannya lillazina. Li kepada allazina, orang-orang yang amanu, beriman. Maksudnya orang-orang kafir berkata kepada orang-orang beriman, apa mereka kata? Anutu'imu, Hamzah itu soalan. Ibu-ibu akan lihat terjemah ibu akan ada terjemah adakah, ataupun adakah patut, ataupun patutkah. Apa terjemah ibu? Adakah patut? Lagi? Adakah pantas? Iaitu maka terjemahan itu terjemahan Indonesia. Iya. Kami di Indonesia begitu terjemahannya ibu. Pantas ya. Adakah pantas maksudnya adakah patut? Ataupun adakah pantas? Adakah patut? Mana terjemah adakah patut? Hamzah saja. Ibu, Hamzah saja terjemahannya soalan. Adakah patut? Nut'imu. Nut'imu mula dengan nun ibu kan? Mula dengan nun, ini present tense. Dalam bahasa Arab ini present tense. Kalau mula dengan nun pada present tense, fi'il mudhari' terjemahnya kami. Betul kan ada kami terjemah? Adakah patut kami memberi makan? Adakah patut kami yang kena bagi makan? Pasal apa? Mereka rasa harta mereka itu mereka punya. Kami punya harta seperti kami lah. Kamu beriman pada Tuhan kamu beriman pada Allah. Kami tak beriman pada Allah. Kan, ini contoh laporan saja kan. Kami tak beriman pada Allah. Kamu kata, wahai Muhammad, wahai para sahabat Muhammad, kamu kata yang bagi rezeki itu Tuhan kamu, Allah. Kami tak sembah Allah, kamu minta lah pada Allah, takkan kami pula bagi makan kepada kamu. Semua minta ayat ni tu. Mereka rasa harta itu mereka punya. Tapi sebenarnya hakikatnya ramai tak orang macam ni hari ni? Ramai, termasuklah kita pun. Bukan kita lah, orang Melayu pun sama je. Allah uji kaya sikit, kan?
Mulalah macam-macam. Ibu kalau kita tak nak bagi sudah. Kalau orang minta pada kita, tak nak bagi sudah, jangan sesekali kita hina, boleh ibu ya. Contoh kita pergi makan kat kedai, ada orang datang nak jual buku ke, jual tisu ke. Jangan terdetik pada kita ni, ni datang nak minta duit lah ni. Jangan terdetik ibu, itu sombong. Ya, hati kita, ya Allah, ya Allah, jadikan dia ni asbab apa boleh aku dapat pahala asbab dia, ya Allah. Kita tak mampu nak bagi ni. Contoh kita memang cukup-cukup duit kan. Kita nak bagi sedekah pun tak mampu. Paling kurang nak bagi asbab pahala tu dia datang pada kita, maaf ya, ataupun Assalamualaikum, Waalaikumsalam, cukup lah. Bagi pun, maaf ya, saya RM1 je, tak apa ya, tak kisahlah. Kan? Jangan terlidah dari kita, ni mesti banyak poket tu, ada 1,000 poket tu. Dalam beg tu macam-macam ada tu, entah ada mai ke apa ke saja berlakon. Rosaklah hati kita ibu. Betul tak betul kita dapat pahala tak? Kalau kita bagi dapat pahala tak ibu? Dapat pahala. Dia betul tak betul serah pada Allah SWT. Jangan ada dalam hati kita. Hatta kucing. Ni kucing datang dia sepak-sepak. Kita tak sepak, suruh cucu. Sepak kucing tu, opah nak makan. Ibu, hatta kucing datang pada kita pun, kita tak ada ikan nak bagi, tak ada friskies nak bagi. Dekat kita, dekat kucing tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pun tak apa. Ibu-ibu, binatang sayang Rasulullah tak? Binatang sayang Rasulullah kan? Ada tak binatang mengadu pada Rasulullah? Ada tak pokok menangis, batang kayu menangis kerana Rasulullah nak pindah tempat khutbah? Ada kan? Ada tak batu menangis? Ada tak? Ibu-ibu, makhluk semua sayang pada Rasulullah. Kalau ada kucing datang, kita tak dapat nak bagi, tak apalah. Kucing, dia kita selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan? Kita tak fahamlah bahasa dia. Tapi mudah-mudahan kucing tu jadi saksi kita selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, boleh bu ya? Nampak macam kelakar kan? Nah, tapi itulah yang biasa saya buat ibu. Itulah saya cakap benda yang biasa saya buat. Padahal saya ni dulu memang tak suka kucing. Memang dia berjawab kan itu. Binatang tak, semua makhluk ni. Semua makhluk bertasbih ibu ya. Bertasbih memuji Allah, termasuklah bila tasbih puji Allah, Rasulullah yang sayang tak? Automatiklah dia sayang Rasulullah. Kan ibu? Alhamdulillah. Ibu ya, jangan jadi macam diorang. Anuqaimu, adakah patut kami bagi makan kepada man orang yang lau yasha'ullah, lau kalaulah yasha' ni berkehendak, Allahu oleh Allah, al-tu'amah, Allah lah bagi makan pada dia. Maksudnya orang kafir cakap macam mana ibu? Macam ni. Kamu kata Tuhan kamu Allah. Kamu kata Allah bagi rezeki. Kalau betul Allah bagi rezeki pada dia, mintalah ke Allah, tunggulah Allah bagi makan pada dia. Berapa minta pada kami ni? Kenapa mereka cakap macam tu? Kerana mereka tak faham yang bagi rezeki itu memang Allah. Tapi ada tanggungjawab. Kenapa Allah jadikan orang ni kaya? Kenapa Allah jadikan orang ni miskin? Ada sebab. Ada tanggungjawab. Nanti kita baca tafsir dia. Ibu-ibu ni belum tafsir ya. Baru terjemah ni. Ibu-ibu rasa tafsir ke tadi tu? Belum tafsir, baru terjemah. Saya ulang balik terjemah. Wa iza, dan apabila qila, dikatakan lahum, kepada mereka orang kafir, apa yang dikatakan pada mereka, anfiqu, belanjakan oleh kamu semua, min, dari sebahagian daripada ma, apa yang razaqakumullah, Allah telah bagi rezeki pada kamu. Apa jawab orang kafir? Qala allazina kafaru, berkatalah orang-orang kafir, lillazina amanu, kepada orang-orang beriman, anutu'imu, adakah patut kami nak kena bagi makan man, kepada orang yang lau yasha'ullah, kalau Allah Ta'ala berkehendak, Allah Ta'ala yang kamu ajak kami beriman tu, kalau Allah Ta'ala tu berkehendak, at'amahu, saya Allah nak bagi makan pada dia, kenapa minta pada kami? Boleh faham tak terjemah tu ibu? Boleh nampak tak jalan ceritanya? Boleh faham, okey.
In antum, kemudian kita baca tafsiran dia dulu. Ai wa idza qalaba minhum as-sadaqah. Apabila orang beriman minta sedekah. Terpaksa minta sedekah susah. Tapi iman kena jaga tak ibu? Iman kena jaga. Tak bolehlah kerana minta sedekah sanggup tinggalkan iman jadi kafir untuk bersama dengan dia orang. Iman tetap iman. Tapi itu ikhtiar. Mungkin tadi ikhtiar lain melainkan minta bantuan. Wa umiru bil infaq. Mereka diperintahkan untuk infak. Mimma razaqahumullahu 'alal fuqara wal mahawij. Allah perintahkan infak kepada golongan fakir dan berhajat. Ajabul mu'minin istihza'an bihim. Lalu orang kafir menjawab orang-orang beriman dalam keadaan mengejek-ngejek, memperolok-olokkan. Maksudnya ibu, mereka jawab kat mana mereka jawab tadi? Qala allazina kafaru lil ladzina amanu. Apa jawapan mereka? Anud'imu man law yasha'u Allahu at'ama. Itu adalah jawapan secara apa ibu? Mengejek-ngejek. Ibu yang faham? Itu adalah jawapan secara mengejek-ngejek. Wa tahakkuman biqaulihim haula'i allazi amartumuna bil infaq alaihim. Mereka yang kamu suruh kami infak pada mereka tu, law syaa Allahu la aghnahum. Kalau Allah Taala nak, Allah Taala boleh kayakan mereka lah dengan minta kepada kami. Kalau Allah Taala nak kayakan hamba-hamba dia yang beriman tu, Allah kayakanlah. Kenapa minta kepada kami pula? Wala at'amahum min rizqih. Tuhan yang kamu ajak kami sembah mereka, Tuhan tu, kami tak nak sembah Tuhan tu, kamu sembah, mintalah pada Tuhan kamu tu. Tuhan kamu pasti bagi makan kepada mereka. Fa nahnu nuwafiq masyiatullah Ta'ala. Nampak tak? Mereka kata apa? Kami setuju. Kami setuju memang Allah bagi rezeki. Dia kata, kami setuju wahai Muhammad, kami setuju. Kamu kata Allah bagi rezeki kan? Kami setuju. Betul Allah bagi rezeki, minta ke Allah, jangan minta ke kami. Nampak tak memperolok-olok ibu? Nampak ibu kan? Nampak memperolok-olokkan. Contoh ibu, saya bukan cakap politik ya, contoh saja. Benda ni biasa berlaku. Contoh kalau satu negeri dikuasai oleh parti sekian-sekian. Contoh parti Y. Parti Y. Okey. Kemudian kita contohlah ibu-ibu ni satu orang penyokong kuat parti X. Dan pejabat pengurusan negeri tu tahu ibu ni memang penyokong kuat parti X. Lepas tu, bila minta bantuan, pasal apa dah jadi kerajaan negeri kan? Kerajaan Y jadi kerajaan negeri. Saya ni, kami ni, kampung sekian-sekian. Oh, kampung ni lah yang tentang kami ni. Bagi minta dengan kamu punya calon lah itu yang tak berdaya tu lah. Bila tolong dekat parti kamu. Zalim tak ibu? Zalim. Padahal ada hak kita tak kat situ? Ada hak kita. Macam tu lah, orang kaya, harta orang kaya ni bukan harta milik dia sepenuhnya. Ada bahagian untuk dia kena infak pada orang susah. Tak kira orang susah tu kafir ke, agama sama ke, tak kisah. Ibu, kalau ibu ada kelebihan duit, jiran ibu orang kafir, tak pernah sembah Allah, tapi minta tolong ibu wajib tolong tak? Ibu wajib tolong. Kalau sakit dia kerana tak dapat pertolongan kita, sedangkan kita boleh tolong, contoh kita ada kereta, dia tak ada kereta, tapi dia tentang Islam, dia sakit. Dia perlukan kenderaan untuk pergi ke hospital untuk rawat penyakit dia. Dan sebagai asbab, kalau dia pergi hospital, sempat pergi hospital, penyakit dia tu sihat, sembuh. Tapi ibu-ibu tak nak tolong hanya kerana dia tak Islam. Kita rasa kita Islam dah. Kita dah syurga dah. Dia ni tak Islam, tak beriman pada Allah, kita malah tak beriman pada Allah. Kita berdosa pasal apa? Itu hak dia untuk dapat. Kita ni jiran kita ibu, kita ni ada hak kita pada jiran 40 depan, 40 belakang, kiri kanan. Tapi hari ni baru banyak jiran tak kenal. Wajar. Ibu-ibu kalau kat kampung jarang tak kenal kan? Dengan rewang. Sini pun saya rasa ibu-ibu kenal semua kan pasal rewang tadi kan? Tak kenal juga. Tak kenal juga lepas ni ibu-ibu buat apa ni? Menentek. Okey. Jadi ibu-ibu kena tolong. Jadi mereka pun, walaupun mereka tak nak beriman pada Allah, tapi sebagai orang yang berharta, kena tolong tak orang susah, orang Islam, kena tolong.
Bukan pasal dia Islam, kerana dia manusia. Okey. Tapi dalam bab ni mereka kata, tak apa, kamu kata Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala berkehendak pasti berlaku kan? Kami ikut cakap kamu lah. Kamu kata, kalau Allah Ta'ala kamu kata kalau Allah berkehendak benda tu berlaku, pasti berlaku. Sekarang ni mintalah pada Allah. Kalau Allah Ta'ala berkehendak mereka ni dapat makan, dapatlah makan. Jangan minta kat kami. Faham tak maksud saya? Okey, faham dah, Masya Allah. Wa kana hadzal ihtijaj batilan. Hujah ni hujah batil. Hujah ni hujah batil mereka pakai. Lianna Allah Ta'ala idza mallaka 'abdan malan thumma awjaba 'alaihi fihi haqqan faka'annahu intaza'a dzalikal qadra minhu. Kerana apabila Allah Ta'ala telah memberi milik pada seorang hamba, kemudian Allah Ta'ala mewajibkan padanya atas dasar hak, maka seolah-olah Allah Ta'ala dah tarik balik. Maksudnya Allah Ta'ala dah bagi harta, tapi ada hak orang miskin pada harta itu, kamu kena keluarkan harta itu bagi pada orang miskin. Bukan hak kamu semua. Faham tak Ibu? Jadi ibu-ibu dalam bank ada berapa kaedah dalam bank selepas meniaga semua berapa ada hak. Lepas tu kita ada zakat dan sebagainya Ibu ya. Masya-Allah. Okey. Waqad sadaqu fi qawlihim law syaa Allahu at'amah. Betul tak mereka kata kalau Allah Ta'ala berkehendak Allah bagi makan kepada orang beriman. Betul tak mereka kata macam tu? Kata-kata mereka itu kata-kata yang betul ke kata-kata dusta? Betul Ibu. Betul lah. Mereka kata kalau Allah Ta'ala yang kamu sembah tu nak bagi makan pada hamba dia, Allah bagi tak makan? Betul lah, tu betul lah. Tapi mereka cakap tu kerana beriman ke kerana mengejek? Mengejek je, bukan beriman pun. Bab menang kat dia orang pegang lah. Bab menang kat dia orang, nampak macam dia orang pegang. Hakikatnya mereka bukan beriman pada Allah, hanya nak mengejek-ngejek orang beriman supaya jangan minta kat dia orang je. Macam tu. Dan Allah Ta'ala sebut tadi mimma razaqakumullah targhibun fil infaq. Fa inna Allah razaqakum wa idza anfaqtum fa huwa yakhluqu lakum ar-rizqa thaniyan. Okey. Allah kata mimma razaqakumullah. Dalam ayat tadi anfiqu mimma razaqakumullah. Infakkanlah harta kamu ke ataupun infaklah harta yang Allah bagi pada kamu. Harta kamu ke harta yang Allah bagi? Allah bagi. Maksudnya kalau kamu bagi, Allah akan bagi balik tak? Allah bagi balik Ibu. Ibu kita yakin harta kita ni bukan sebab kita usaha. Usaha tu usaha, ikhtiar. Tapi yang bagi siapa? Allah yang bagi Ibu. Allah yang bagi. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala semua, bila kita keluarkan, Allah biarkan macam tu saja ke? Allah yang maha baik pasti akan balas lagi. Akan ganti lagi. Jangan risau Ibu. Bab rezeki jangan risau. Kita bagi satu, Allah balas berapa paling kurang Ibu? 10 Allah balas. Pasal tu kita jangan risau bab rezeki. Terutama bab sedekah ni. Bab sedekah, bab infak ni. Boleh Ibu semua insya-Allah ya. Jangan kita takut langsung. Jangan takut. Habislah Ibu. Lepas ni saya buka tabung. Siap lah. Tak ada, jangan risau. Jangan risau. Takut sama ya. Okay. Okey, wa huwa aidan zammun 'ala al-bakhli alladhi huwa fi ghayatil qabh. Ibu, ini adalah cercaan pada orang bakhil. Bakhil bin saya tak kata, Ibu kata. Saya tak kata Ibu pandai-pandai kata dia kedekut lah apa benda lah ya. Haji bakhil dia lebih kedekut. Ibu, bakhil lebih teruk daripada kedekut. Maksudnya bakhil ni kedekut yang amat sangat lah. Tapi jangan semua terbayang haji bakhil tu, jangan terbayang tu. Sifat bakhil tu lebih dahsyat daripada kedekut biasa. Tapi siapa orang paling bakhil Ibu? Siapa orang paling bakhil? Betul. Ibu kata nak kata selawat saya tu bukan salam ya. Bila nama Nabi SAW disebutkan, kita dengar nama baginda Nabi Muhammad SAW, kita tak selawat. Ini orang yang paling bakhil.
jadi, tapi ini jadi model pula. Kenapa tak bagi ni? Saya bukan bakhil, orang lebih bakhil adalah orang dengan selawat dengan munafikat. Selawat tu lebih bakhil daripada saya. Macam tu. Ibu, insyaAllah ya. Sama lah macam kita senyum tu sedekah kan. Datang tabung kat depan kita senyum aja. Sebab apa? Senyum itu sedekah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebut in antum illa fi dhalalim mubin. Nampak tak ibu ada in. Ada in, lepas tu ada illa. Sama juga. Kalau ada in, lepas tu selang 1-2 kalimah ada illa, in itu memberi makna tidak juga macam ma tadi. Cuba tengok terjemah masing-masing, betul tak? In terjemah tidak kan? Biasanya secara asasnya apa terjemah in ibu? Insya-Allah, apa terjemah in? Jika ataupun sekiranya. Biasanya secara asas in terjemah jika atau sekiranya. Tetapi in juga kadang-kadang terjemahnya tidak. Tidaklah. Tapi kita tengok selang 1-2 kalimah ada illa. Ada illa kan semua? Ada. Jadi ibu, sama juga maknanya akan jadi makna nafi isbat macam tadi. Okey, tidaklah kalian semua kecuali dalam kesesatan yang nyata. Siapa sekalian kat sini ada 2 tafsiran ibu. Ada 2 tafsiran. Satu ulama cakap ini adalah kata-kata orang kafir. Orang kafir kata in antum tidaklah kamu semua wahai orang beriman yang minta pada kami ni illa kecuali fi dhalalim mubin dalam kesesatan yang nyata. Yang siapa kata dalam tafsiran pertama orang kafir kata. Ini kata-kata yang salah lah. Orang kafir bila diminta pada mereka bagi nafkah sedikit pada orang susah, mereka kata minta daripada Tuhan kamu. Kamu ni orang-orang beriman yang minta-minta ni sesat betul lah. Siapa kata ni? Orang kafir kata ni tafsiran pertama. Tafsiran kedua kata apa? Siapa kata? Orang beriman kata pada orang kafir. Kan? In antum tidaklah kamu semua wahai orang kafir yang mana kamu ada harta lebih. Bila minta untuk nafkah kamu kata macam-macam. Bahkan kamu hina orang-orang beriman. In antum tidaklah kamu semua wahai orang kafir yang sikap macam ni illa kecuali fi dhalalim mubin dalam kesesatan yang nyata. Kamu ni memang betul-betul dalam kesesatan. Mintalah Allah bagi petunjuk pada kamu ni. Jadi ibu-ibu faham semua? Ada berapa tafsiran paling kurang? 2 tafsiran. Okey, kita baca. Sekejap ya. Ay ma antum fi amrikum lana bil infaq illa khat'un wadih wa inhiraf an jaddatil huda war rasyad. Ni kalau tafsir bagi tahu kat sini orang kafir sebut tidaklah kamu semua wahai orang yang beriman dengan Tuhan kamu dengan Allah dan kamu minta kamu semua infak melainkan kamu ni dalam kesesatan. Kamu kata beriman pada Tuhan kamu minta kami pula yang infak. Kamu ni sesat betul. Siapa kata? Orang kafir kata. Dan ini adalah faham yang amat salah pada orang-orang kafir. Faham yang amat salah. Mereka betul-betul salah faham. Okay. Dan tafsir bawah sikit. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْكُفَّارِ. Macam saya kata tadi. Ada juga tafsir lain bagi tahu ini adalah kata Allah kepada orang kafir tadi. Allah Taala kata in antum tidaklah kamu semua wahai orang kafir melainkan dalam kesesatan yang nyata ataupun kata-kata daripada orang-orang beriman pada orang-orang kafir tadi. Setakat itu sajalah insya-Allah ibu-ibu semua mudah-mudahan bermanfaat ya 2 ayat pada hari ini. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk bulan depan saya tak tahulah pasal minggu depan ada tapi untuk bulan depan pula untuk bulan depan pula saya tak tahu saya rasa macam saya sendiri sekejap ya.